Bismillahirrahmanirrahim. Speaker yang bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-12, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Sambungannya telah diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Dan ada juga orang meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kirinya. Telah berkata pengarang kitab ini, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, di dalam memberi keterangan ataupun ulasan kepada hadis ini. Dari kajian Al-Imam At-Tirmizi, yang berarti Anas radhiyallahu an tidak pasti tangan yang sebenar. Para muhaddisin, yakni para ulama hadis, amat berhati-hati dan meneliti dengan mendalam setiap butiran hadis bagi memastikan bahagian manakah yang betul dan bahagian manakah yang tidak dalam hadis itu, walaupun disahkan betul oleh hadis yang lain. Hasilnya, hari ini ilmu hadis telah terpelihara dengan baik dan nur, yakni cahaya hadis itu telah tersebar ke seluruh dunia. Banyak hadis membuktikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di kedua-dua tangannya, sama ada yang kanan atau pada kirinya. Jadi kita jumpa banyak keterangan mana Nabi pernah pakai di tangan kanan dan Nabi juga pernah pakai di tangan kiri. Tetapi majoriti ulama hadis lebih menyukai bahawa memakai cincin lebih pada tangan kanan. Maka pakai di tangan kanan ini dinukilkan dalam bab ini, dan pakai di tangan kiri tersiar di dalam hadis Abu Daud, Muslim dan lain-lain. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, kedua-dua jenis hadis itu betul. Kategori kedua-dua hadis itu betul. Hadis yang meriwayatkan Nabi pakai tangan kanan pun betul. Hadis yang meriwayatkan dalam Abu Daud dan juga Muslim memberi keterangan bahawa Nabi pakai di tangan kiri pun betul. Maka adalah satu amalan muhaddisin bahawa sungguh pun terdapat 3 buah hadis yang betul dalam satu perkara. Dan kerana mematuhi kaedah yang tertentu, ia tidak mencapai piawaian yang dituntut, mereka akan mengemukakan pandangan berhubung kaedah itu. Justru itu Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih membentangkan pandangan beliau. Kemudian pada hadis yang ke-9, Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah menempah sebentuk cincin emas dan memakai di tangan kanannya. Meniru baginda, para sahabat ridwanullahu ajmain juga menempah cincin emas untuk diri mereka. Justru baginda membuang cincin itu seraya bersabda, daku tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah di dalam sunan mereka, kitab-kitab mereka. Jadi pada peringkat awal Nabi pernah tempah cincin emas. Itu sebab ilmu agama ni tuan-tuan, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan yang ada dalam masjid ni. Ilmu agama ni dia mesti belajar sampai habis. Dia mesti belajar sampai habis. Dia bukan belajar sekerat jalan bangun. Sebab kalau satu orang mengaji setengah jalan dia bangun, maka keterangan tidak sampai kepada dia, dan dia boleh menimbulkan dengan maklumat yang dia dapat sebahagian, menyebabkan dia boleh menimbulkan fitnah pada agama ni. Sebab Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dia mengatakan satu batang mancis dia boleh bakar satu negara. Satu batang mancis dia boleh bakar seluruh negara. Kan? Nyala dengan satu batang, api yang marak membakar seluruh hutan tebal, satu negara dibakar. Dia dimula dengan satu batang mancis saja. Jadi satu orang yang bawa fitnah dalam agama, dia tak perlu ramai, seorang cukup. Seorang je. Dia boleh bawa fitnah agama ni seluruh dunia. Contoh yang paling senang, 1885, tak silap kena cek, tahun 1800 lebih lah, munculnya fitnah agama. Fitnah pada agama ini, fitnah pada Islam di India, dengan munculnya satu orang laki-laki, nama dia Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Tahu? Tu Mirza Ghulam Ahmad. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dia lahir 1886. 1886. Lebih kurang itulah. Kalau mungkin saya tersilap 1-2 tahun, tuan-tuan boleh tengoklah dalam manakib tu. Kadang-kadang bukan semua benda kita boleh ingat. Kadang kita ingat tapi tarikh ni banyak. Lebih kurang 1886 Maulana Ilyas rahmatullah alaih lahir, dan Maulana Ilyas meninggal dunia tahun 1940 lebih. Mirza Ghulam Ahmad mati lebih kurang 1885-86. Dia lahir 18 lebih, dia hidup lebih kurang dalam 60 tahun, 60-70 tahun, 60 tahun. Tapi dia bawa satu fitnah yang cukup besar di India, dan kesan dia sampai hari ini. Dia punya fitnah. Apa berlaku dekat dia? Dia duduk di satu kampung di Punjab. Pada waktu tu belum ada Pakistan, dulu India. Dia duduk satu negeri, nama dia Punjab. Tu pasal kita tengok pengikut terbesar Mirza Ghulam Ahmad ni orang Punjab.
Orang Punjab ni, di Punjab ni majoriti yang ikut dia ni orang Punjab sebelum tersebar fitnah. Dan dia duduk di Punjab, dia duduk di satu kawasan. Dia satu orang yang dia belajar agama. Tapi sampai satu waktu dia bersendirian. Dia pergi duduk satu tempat, dia tak campur dengan orang, dia pergi duduk satu tempat. Dia mula belajar agama ni secara sendiri. Akhirnya dia bertapa, dia duduk di satu tempat, nama dia Hoshiarpur, satu kampung. Dan dia pergi cari satu masjid lama yang telah ditinggalkan. Mana masjid tu dah roboh lah, macam dah orang dah tak pakai masjid. Tahu? Satu masjid lama, dia pergi duduk dalam masjid tu, dia pergi bertapa dalam masjid tu. Dan dia telah pesan dengan anak murid dia, dengan kadam dia, supaya hantar makanan hari-hari dia. Dan tak boleh bercakap dengan dia. Ambil lauk, letak, tinggal. Dia bertapa dekat masjid lama ni. Tempoh dia 40 malam. Dia duduk, dia khulwat seorang diri. Dia tidak memiliki masyayikh. Dia tidak ada guru. Dia tak ada ulama yang kawal dia. Tak ada. Dia khulwat sendiri, dia muhasabah sendiri, dia baca sendiri, dia sendiri. Akhirnya bila dia bertapa sendiri dalam masjid, tiba-tiba genap 40 malam, syaitan telah datang kepada dia. Mirza Ghulam Ahmad ni, dia bila duduk dalam masjid, sampai satu tahap telah keluar sesuatu daripada mimbar lama. Ini mimbar kan, daripada belakang mimbar telah muncul seseorang. Jadi Mirza bila dia berhadapan dengan keadaan tu, dia dah mula merasakan macam dia orang yang menerima wahyu lah. Dia tidak dikawal. Dia tak tahu sama ada ini wahyu ke, ini Jibril ke, ini syaitan ke, dia tak tahu. Dan dia merasakan inilah wahyu. Dan dia telah berhadapan dengan keadaan ni, sehingga dia telah diajar satu ilmu yang tidak diberi kepada mana-mana ulama. Jadi Mirza Ghulam Ahmad bila dia keluar daripada masjid tu, dia telah cabar seluruh ulama India pada waktu tu. Seluruh ulama India. Dan dia telah melakukan perdebatan dengan ulama. Dan majoriti ulama pada ketika itu bila berhujah dengan dia, kalah. Kalah tu bukan pasal Mirza tu betul, ulama tu salah, tak. Kalah tu sebab tak cukup ilmu lagi. Faham? Kalah tu bukan sebab dia Mirza tu betul atau ulama tu salah, tak. Tak cukup ilmu untuk tumbangkan Mirza. Tapi akhirnya, dan British pada waktu itu bila tengok Mirza ni, British suka Mirza. Sebab British memang nak pada waktu itu, British nak orang Islam ni pecah. British tahu orang Islam akan timbulkan huru-hara dalam India. British memang tahu. Dia kata bahaya orang Islam. British panggil orang Islam di India bukan Indian Muslim. Dia tak panggil orang Islam di India the Indian Muslim. Dia tak panggil Indian Muslim. Tuan-tuan tahu dia panggil apa? British panggil orang Islam di India apa? The Indian Muhammadan. Indian Muhammadan. Orang India yang ikut Muhammad. Dia tak panggil Indian Muslim. Dia kemudian dia baru panggil the Indian Muslim. Dia panggil Indian Muhammadan. Itu pasal tuan-tuan kalau tengok birth certificate orang-orang dulu, ketika Malaya dulu, kalau yang datang, yang beranak di South Africa, kan dulu ada tempat buangan Gandhiji, kan dia dah pergi ke South Africa, Cape Town.
Dan ramai orang-orang Islam daripada India duduk di Cape Town. Orang-orang di tanah Melayu yang melawan British tangkap, mereka dibuang daerah. Mana dia buang? Sama ada Sri Lanka ataupun South Africa. Tu pasal hari ni South Africa ada orang Melayu ke? Tapi orang Melayu yang dibuang dari tanah Melayu. Di Sri Lanka pun ada. Kita jumpa dia orang Melayu, tapi kalau dia cakap Melayu macam mana? Makan sudah. Dia cakap kita apa? Makan sudah. Kita kata sudah makan. Sebab apa? Dia ikut telo India. Tahu? Makan sudah. Tahu? Jadi dia cakap Melayu pun dah terbalik. Jadi birth certificate dia orang ni kebanyakan dia akan tulis agama dia tak tulis dia Indian Muhammadan. Maknanya orang India yang menjadi pengikut Muhammad. Jadi Mirza Ghulam, British memang nak pada waktu itu, British memang nak orang Islam firak, pecah. Akhirnya bila dia tengok Mirza Ghulam Ahmad ni, dia cukup suka. Jadi British memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada Mirza. Bila dia tengok perbalahan, akhirnya British sponsor Mirza ni. Dia escort Mirza safar. Mirza melakukan safar seluruh India. Dia bergerak macam Dajjal. Dia bergerak daripada satu kampung ke satu kampung. Dia debat dengan ulama kampung tu. Dia macam senang faham, dia macam cerita apa? Dia macam cerita Kasim Selamat. No. Kasim Selamat saxophone. Tu. Ibu mertuaku kan. Ibu mertuaku mula nama dia Kasim Selamat. Lepas mata dia jadi buta, dia tukar nama apa? Osman Jailani. Tahu? Mata dah buta. Dia tukar. Ahmad Nisfu datang, Ahmad Nisfu kata tak apa, hang tukar nama Osman Jailani. Bila dia pakai cermin mata Osman Jailani, pum, kita kata Kasim Selamat, kita round seluruh tanah Melayu, seluruh Malaya. Jadi pum, Osman Jailani Sungai Petani. Kan dia keluar dia punya tu kan, Osman Jailani Sungai Petani, Osman Jalani Alustar, Osman Jalani Butterworth, Osman Jalani Ipoh, Osman Jalani Kuala Lumpur, Osman Jalani Seremban. Dia pergi, dia round satu Malaya. Jadi Mirza Ghulam Ahmad dia round seluruh India. Dan dia punya sejarah round tu, satu ahli sejarawan British, orang putih, dia tulis The Life of Mirza Ghulam Ahmad. Dia tulis satu clause dia. Dia kata apa? Mirza. He itu maknanya Mirza. He traveled extensively across the subcontinent of India, preaching his religious ideas and ideals, and won substantial following during his lifetime. Simple aja. Dia tulis he travel extensively. Maknanya apa? Dia travel, dia musafir tu cukup luar biasa. Dia tak kira mana extensively ni, maksudnya dia tak mengenal penat. Pagi pum sini, turun pukul 10 habis, turun Ipoh habis, turun. Dia pergi macam tu. Dia tak santai. He traveled extensively across the subcontinent of India, across seluruh benua India, cross, preaching his religious ideas and idols, membawa dia punya pandangan tentang agama ini
Religious ideas, pandangan, idea dia tentang agama, bukan dalil Quran. Aku punya pandangan. Aku rasa agama ini dia patut jadi begini dan begitu. According to my opinion. Berdasarkan pandangan saya. Religious ideas and idols. Dan apakah dia punya matlamat. Dan akhir sekali penulis kata, and he won substantially. He traveled extensively across the subcontinent of India, preaching his religious ideas and won substantial following during his lifetime. Dia menang, dia berjaya mendapatkan pengikut yang ramai. Tu dia Mirza Ghulam Ahmad. Dia bawa fitnah seluruh India. Ulama India berdebat dengan dia, nak patah hujah dia, kalah. Sebab apa? Sebab apa kalah? Sebab ulama India berhadapan dengan iblis. Ulama India bukan berhadapan dengan syaitan. Syaitan, dia ada bada syaitan, dia ada kuti syaitan. Apa? India kata apa? Ini kuti syaitan. Syaitan, dia ada syaitan besar, dia ada syaitan kecil. Syaitan, tapi yang paling berilmu, yang paling memiliki segala pengetahuan bukan syaitan. Yang mengandungi segala ilmu adalah iblis. Nama asal dia Azazil. Nama ketika dia di bumi sebelum naik ke langit, Abu Kardus. Masa dia dekat bumi, nama dia Abu Kardus. Bila dia naik, dia dimuliakan, naik ke langit, duduk di kerajaan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, naik. Nama aja di langit adalah Azazil. Naik sampai langit yang ketujuh. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi mengatakan, dia memiliki sayap. Setiap kali habis satu langit, naik langit, tumbuh sayap dia, tambah sayap dia, sehingga sayap dia 99% menghampiri sayap Jibril. Dia punya pergi tu. Langit pertama, dia hidup 1000 tahun. Dia zikir, dia ibadat, dia khidmat 1000 tahun. Dia khidmat 1000 tahun di langit yang pertama. Naik lagi, langit kedua, 1000 tahun. 7 langit, 7000 tahun. Tambah 1000 tahun di bumi, 8000 tahun. Jibril, dia memiliki sayap hampir dengan sayap Jibril. Dia memiliki ilmu. Dalam syurga ada khazanah dia. Semua kunci khazanah tu dia punya tangan. Dia mengetahui semua Ismul A'zam. Tahu Ismul A'zam? Password. Tahu? Kalau kita baca Fadilat Zikir, dia ada Ismul A'zam. Maulana Zakaria dalam hadis Ismul A'zam ni beritahu, dalam ayatul kursi, dalam ayat-ayatul kursi dia tersimpan Ismul A'zam. Kalaulah kita tahu mana Ismul A'zam tu, kita berdoa dengan Ismul A'zam, confirm dapat. Tapi sebab kita pun tak tahu mana Ismul A'zam, Allah simpan Ismul A'zam. Ismul A'zam ni apa? Password. TAC number, Hussein. TAC number. Yang banyak kena tipu ni semua bagi TAC number. Dia contohlah, saya bagi contoh. Dia TAC number. Dia password. Jadi Iblis mengetahui Ismul A'zam. Macam tu punya kehebatan Iblis.
ajar dia. Itu sebab majoriti ulama yang berdebat dengan dia semua tumbang. Melainkan akhir sekali datang satu ulama Punjab, saya lupa nama dia, tapi dia panggil dia Hadrat Maulana, hujung dia Amritsari. Saya tahu, saya ingat nama depan dia, Hadrat Maulana apa, tapi hujung dia Amritsari, sebab dia daripada Amritsar. Akhirnya bila dia hujah dengan Hadrat Maulana Amritsari ni, dia kalah. Tapi walaupun dia kalah, pengikut dia tak berkurangan. Nampak kesan dia. Akhirnya Allah matikan dia. Dia mati. Dia mati dalam tandas, sakit, dia kena diarrhea. Bila dia mati, ulama India syukur dia mati. Pasal apa? Pasal fitnah yang dia bawa tu. Jadi agama ni tuan-tuan, kenapa saya cerita Mirza ni? Kalau kita mengaji agama, kerat jalan. Kita mengaji hadis, kerat. Kalau kita baca hadis yang Nabi pernah pakai cincin emas, kita pegang pada hadis tu, kita pun keluar. Besok pagi kita pergi kedai punca emas tu kat bawah. Kita pun beli satu cincin emas, kita pun pakai. Datang Masjid Raham, semayang belakang imam. Pasal apa? Imam baca hadis malam. Nabi SAW telah tempah cincin emas. Jadi dia jadi fitnah lah. Itu Sulaiman ibn Uyainah rahmatullah alaih, bila dia ditanya tentang ilmu hadis, Hadrat Sulaiman ibn Uyainah rahmatullah alaih, bila dia ditanya tentang ilmu hadis, maka Hadrat Sulaiman ibn Uyainah kata, ilmu hadis itu adalah padang kesesatan. Ilmu hadis itu adalah padang kesesatan. Maksudnya apa? Maknanya kalau kau masuk padang, kau terus sesat. Illa, kata Sulaiman ibn Uyainah, illa, melainkan bagi para fuqaha, bagi ulama fiqh, ulama fuqaha, dia tahu mana nak susun hadis, mana yang dahulu, mana yang kemudian, mana yang boleh pakai, mana yang telah dimansuhkan. Jadi hadis ni memang pada awal Nabi tempah cincin emas. Kemudian Allah turunkan perintah supaya cincin emas itu diharamkan bagi kaum laki-laki. Jadi itu tamsilan. Itu sebab hadis ni tuan-tuan, kita tak boleh kita bukan baca satu-satu hadis lepas tu kita tidak ada keterangan, kita pun terus ambil hadis tu, terus amal. Melainkan kita kena rujuk dengan fuqaha. Hadis ni boleh ke? Jadi para ulama fuqaha, dia telah himpunkan seluruh hadis-hadis dan dia telah selesaikan masalah umat ni. Dah habis dah. Dah habis masalah umat, dah habis. Hari ni cuma kita nak amal dia. Kita nak amal. Kita tak boleh suka-suka tengok satu hadis, kita nak hadis berkenaan dengan hukum hakam, kita rasa hadis ni hadis. Tapi tanpa rujuk kepada fuqaha. Jadi bahaya untuk kita. Sangat bahaya. Itu sebab Al-Imam An-Nawawi Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ada satu kalam dia. Imam Syafi'i punya kalam. Imam Syafi'i kata, hadis yang sahih itu adalah pegangan aku. Imam Syafi'i kata, hadis yang sahih adalah pegangan aku. Jika ada hadis yang lebih sahih daripada apa yang aku pegang, maka itulah mazhab aku. Itu benda memang sekarang masyhur, orang duk jaja benda tu. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, mazhab aku ni adalah hadis yang sahih. Jika ada hadis yang sahih, maka buanglah, lemparkanlah pandangan aku ni. Imam Syafi'i kata, buang pandangan aku ni, pegang pada hadis sahih. Ayat tu betul.
Tapi kalau orang yang bodoh dan jahil, apa dia buat? Bila dia jumpa satu hadis yang sahih, yang dia rasa lebih baik daripada keterangan Syafi'i, dia kata, oh Imam Syafi'i kata macam ni. Oh aku dah jumpa satu hadis yang lebih kuat daripada apa yang Imam Syafi'i pegang. Jadi kita buang pandangan Syafi'i, kita terus pakai hadis ni. Maka Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam menerangkan kalam ucapan Imam Syafi'i ini dalam Syarah Al-Muhazzab, Imam Nawawi kata, hanya anak murid Syafi'i je faham apa maksud yang dikatakan oleh guru dia. Maksud Imam Syafi'i rahmatullah alaih katakan itu bukan kepada orang seperti kita. Itu adalah kalam Imam Syafi'i kepada para mujtahidin. Orang yang sama level dengan dia. Maknanya dia beritahu dengan ulama-ulama yang sama level dengan dia. Bukan dia beritahu dengan imam masjid. Tahu, bukan dia beritahu dengan ustaz-ustaz biasa. Tak. Dia beritahu benda tu, kalam dia tu khusus kepada orang-orang mujtahid yang sama level status dengan dia. Jadi kita bukan orang tu. Jadi kita ambil jalan yang selamat, berpegang kepada hukum imam para fuqaha. Maknanya kalau kita bermazhab Syafi'i, dah selesai dah, kita peganglah pada hukum fiqh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Kalau kita bermazhab Hanafi, kita selesai dah. Dah selesai. Habis dah. Kita peganglah kepada fiqh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Habis, selamat. Jangan kita cipta satu lagi imam fuqaha pula. Imam fuqaha Al-Rahangi. Tahu? Imam fuqaha Al-Rahangi baca buku belakang tiang. Tahu, baca buku belakang tiang. Ambil satu buku, duduk belakang tiang seorang-seorang. Lepas tu dia keluar turun tangga ni, dia pun keluarkan satu fatwa. Dia akan kata apa? Saya sudah baca itu buku. Saya rasa according to my opinion, finish. Finish. Menurut pandangan saya, sebab tadi saya sudah baca itu buku. Kau lebih hebat daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Jadi saya nasihat ni, bila kita baca kitab, kita boleh baca buku, bukan tak boleh baca. Boleh baca. Tapi jangan buat keterangan. Jangan tafsir ikut pandangan sendiri. Itu hati-hati. Jadi balik kepada hadis yang Nabi pakai cincin ni, maka Hadrat Maulana Zakaria rahmatullah alaih dalam memberi keterangan tentang hadis yang Nabi tempah cincin emas, Nabi pakai emas ni, kemudian selepas pada itu sahabat tengok Nabi buang cincin emas, sahabat pun tempah cincin emas. Tapi sahabat baru nak pakai, Nabi telah buang cincin tu. Nampak? Kalau ikut sunnah, sebab sunnah ni bukan semua sunnah kita boleh amal. Ada sunnah yang kita tak boleh amal. Jadi kalau sunnah awal, Nabi tempah cincin emas, sahabat pun ikut, sahabat pun tempah cincin emas. Tapi sahabat baru nak pakai. Ada satu sahabat dalam kisah hikayatul sahabat, dia sarung cincin emas dia. Dia lalu depan Nabi. Nabi pun bangun. Nabi tak cerita banyak ke dia. Nabi cekak dia punya tak pegang tangan dia. Nabi tak ada kata, Hadrat sahab, Tuan Syekh yang mulia, tak ada. Nabi terus bangun, Nabi pegang tangan dia, Nabi tarik cincin tu, dan Nabi tak tanya izin dia, boleh tak aku buang? Tak ada. Nabi terus buang. Jadi sahabat ni pun terperanjat. Tapi tak ada siapa yang berani tiada siapa berani menghukum Nabi pada waktu itu. Akhirnya bila Nabi dah buang, Nabi pun berlalu pergi. Nabi kata, apakah engkau ingin menyarungkan di cincinmu? Nabi kata, apakah engkau ingin menyarungkan di cincinmu dengan bara daripada api neraka? Dan Nabi pergi. Akhirnya sahabat lain, ada satu sahabat yang menyaksikan peristiwa ni, dia pun pergilah dekat sahabat yang kena buang ni. Dia kata, baik sahab, Nabi dah buang cincin tu, engkau pergilah ambil. Kau tak nak pakai tak apa,
Tapi kau ambil, kau boleh bagi dekat bini kau. Kau pergilah ambil cincin tu, bagi dekat bini. Apa dia beritahu? Dia kata, wallahi demi Allah, aku tidak akan ambil semula satu benda yang baginda Rasulullah SAW dah buang. Satu benda yang Nabi telah buang, wallahi demi Allah, aku takkan pergi ambil. Siapa nak ambil boleh pergi ambil. Cincin tu 999 ni. Ori emas telah buang. Jadi riwayat hadis ini, riwayat Abdullah ibn Umar ni, bila baginda buat cincin emas, kemudian sahabat pun dia kata, sahabat juga meniru baginda sallallahu alaihi wasallam fi ittiba' Rasulillah, maka para sahabat pun juga tempah. Maknanya bukan satu sahabat. Maka para sahabat pun juga menempah cincin emas untuk diri mereka, sebab dia tengok Nabi buat. Maka justru itu baginda sallallahu alaihi wasallam pun membuang cincin itu seraya bersabda, aku tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya. Dari dalam hadis ni, Nabi buang cincin dia. Nabi buka, Nabi kata aku tak pakai. Sebab Nabi tahu apa saja yang Nabi buat, sahabat akan ikut. Kan? Bila satu sahabat balik daripada safar, bila sahabat balik daripada jihad, Nabi tengok sahabat rambut semua, rambut semua macam Metallica. Rambut macam Guns N' Roses. Rambut macam ni, Metallica. Rambut semua panjang-panjang. Sebab sahabat balik daripada jihad, rambut panjang. Nabi tengok, Nabi tak berapa suka. Jadi bila Nabi balik, Nabi pada raut wajah ni, maka Aisyah radhiyallahu kata, ya Rasulullah, pasal apa ni? Lebih kuranglah kisah ni pasal apa? Tengok pada raut wajah Aisyah radhiyallahu anha. Banyak hadis kita akan jumpa Aisyah begitu. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Aisyah kata apa? Nabi masuk, dari raut wajah muka Nabi, aku tahu sesuatu perkara yang besar sudah berlaku. Ada satu benda yang besar telah berlaku. Nabi tidak bercakap dengan sesiapa pun. Nabi terus ambil wudu, Nabi tak cakap apa-apa. Nabi terus ambil wudu, Nabi terus masuk dalam masjid, Nabi duduk di atas mimbar. Aisyah kata, aku tak sempat cakap apa-apa, tapi daripada raut wajah Nabi, aku tahu sesuatu benda yang besar telah berlaku. Jadi balik pada riwayat, Nabi tengok sahabat, Aisyah kata, pada raut wajah aku tahu sesuatu telah berlaku. Aku tanya, ya Rasulullah, pasal apa? Nabi memberitahu kepada Aisyah tentang ketidaksukaan dia. Tengok sahabat punya rambut semua ni panjang-panjang. Akhir Aisyah kata, ya Rasulullah, apa yang susah? Apa susah? Sahabat ni mengikuti seluruh kehidupan kau. Maka ya Rasulullah, kau potong rambut kau. Kau cukup. Maka Nabi SAW telah potong rambut Nabi SAW. Bila sahabat tengok Nabi potong, sahabat pun potong. Nabi kata Nabi suka. Jadi banyak kalau kita jumpa riwayat yang Nabi kata zubab, Nabi kata cair. Bila Nabi tengok ada sahabat yang ada sahabat pakai satu pakaian yang Nabi tak suka, Nabi kata zubab. Sahabat pun ambil pakaian tu, sahabat baling dalam api. Ya Rasulullah, Nabi kata, aku bukan suruh kau bakar baju tu, aku tak suka kau pakai. Tapi bukan suruh kau bakar, bagilah bini kau. Tapi sahabat, apa yang Nabi tak suka mesti dimusnahkan. Jadi akhirnya Nabi tidak lagi memakai cincin emas itu untuk selama-lamanya. Maka kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, pada zaman awal Islam, kata Maulana Zakaria, pada peringkat awal, pada zaman awal Islam, memakai cincin emas itu adalah dibenarkan. Pada awal pakai cincin emas boleh. Sama macam pada peringkat awal Islam, bercakap-cakap semasa solat dibenarkan.
Memandang ke kanan, memandang ke kiri, melihat ke atas, melihat ke belakang, memberi salam, Waalaikumsalam. Imam tengah semayang, Assalamualaikum, Imam. Waalaikumsalam. Ini tengah semayang. Memandang ke kanan, atas, bawah, kiri, bercakap sesuatu dibenarkan dalam Islam. Pada peringkat awal, sehingga ada sahabat tengah semayang, dia bersin, dia bersin, dia bersin. Sahabat yang lain baru masuk Islam, dia dengar, dia kata yarhamukallah, yarhamukallah. Jadi semua sahabat kata, shh, apa dah kau orang semua syush sama aku, dia kata tak boleh. Dan lepas semayang, Nabi telah tegur dia. Nabi kata waqumu lillahi qanitin. Bila turun ayat waqumu lillahi qanitin, Nabi kata solat itu tidak lagi dibenarkan untuk bercakap-cakap, memberi salam dan sebagainya. Solat itu adalah baca Quran dan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu. Habis. Jadi pada zaman awal Islam memakai cincin adalah dibenarkan. Kemudian selepas itu ia telah diharamkan bagi semua orang laki-laki. Bagi orang laki-laki diharamkan. Maka jumhur ulama, konsensus jumhur ulama telah sepakat, ijma' ulama telah sepakat bahawa memakai emas adalah haram bagi kaum lelaki. Pakai emas haram. Cincin haram, gelang haram, jam haram, rantai haram, tali pinggang emas pun. Apa saja yang benda yang kita pakai dibuat daripada emas, lekat dekat badan, hukum dia haram. Habis. Ijma' ulama telah mengatakan bahawa memakai emas adalah haram bagi kaum lelaki. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, rahmatullah juga telah menulis fatwa ulama yang sebulat suara di dalam hal ini. Uraian yang panjang lebar termaktub di dalam kitab-kitab fiqh dan tidak akan diulas di sini, kata Maulana Zakaria. Jadi terpastikan kita tak pakai emas lah, kan? Tapi boleh beli emas, tapi emas bini kita pakai. Bini orang perempuan kita bagi pakai, kan? Tapi beli emas saja, beli emas, jongkong emas, nak berniaga, itu tak haram. Yang haram beli emas pakai. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, Jadi kita berhenti takat ni dulu. Insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.